Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, Ahli Dewan yang mulia. Permulaan yang paling baik saya kira untuk membahaskan pindaan kepada Akta Hasutan pada hari ini ialah untuk memahami latar belakang dan juga sejarah tujuan Akta Hasutan ini mula-mula dikuatkuasakan supaya menjadi peringatan untuk kita tidak mempertahankan sesuatu yang sebelum itu kita tentang habis-habisan. Akta Hasutan dikuatkuasakan oleh penjajah British dalam tahun 1948 dengan berlatar belakangkan berikut. Pertama, akibat kebimbangan penjajah dengan kebangkitan rakyat selepas Perang Dunia Kedua, kerana kebangkitan rakyat di Asia yang yakin boleh menewaskan penjajah Barat. Kedua, berlatar belakangkan keterdesakan penjajah yang pada ketika itu tahu bahawa dasar-dasar yang menindas rakyat di negara ini tidak dapat dipertahankan dengan secara berdepan. Sebab itu kita perlu sedar dan ingat yang itu terlebih dahulu, bahawa Akta Hasutan ini pada pokok dan prinsipnya adalah alat penjajah, sedangkan kawan-kawan daripada UMNO megah mendabik dada bahawa mereka yang menewaskan penjajah demi kemerdekaan. Jangan lupakan itu. Sebab itu, saya ingin ingatkan Dewan dan rakyat di luar yang menonton bahawa Akta Hasutan ini memang berciri-cirikan mentaliti penjajah. Kerana hanya penjajah yang merasakan kerajaan tidak perlu menjawab kepada rakyat. Hanya penjajah yang melihat rakyat sebagai musuh. Dan hanya penjajah yang takut dengan kritikan, kerana mereka tahu kritikan-kritikan rakyat yang dijajah itu datang daripada penindasan dasar yang tidak baik. Malangnya Tan Sri Yang Dipertua, UMNO yang mewarisi kerajaan daripada penjajah bukan sahaja mewarisi tampuk kerajaan, tetapi mewarisi dan mengekalkan undang-undang dan senjata-senjata yang telah digunakan oleh penjajah terhadap rakyat negara ini. Pandan. Saya takkan bagi, saya akan cuba habiskan kerana masa pendek. Tidak, minta maaf Tan Sri ya. Kita nak ucapan yang berkualiti dan saya tidak mahu diganggu. Yang berhormat, mengikut peraturan mesyuarat, kalau yang berhormat sedang beruja itu tidak kasih laluan, jangan lagi ganggu. Sila. Oleh kerana terikut-ikut dengan penjajah agaknya ya, kerajaan UMNO lupa apa fungsi sebenar kerajaan dalam kenegaraan dan dalam masyarakat, dan lupa apa yang sepatutnya dihindari oleh kerajaan yang bertanggungjawab jika ingin berlaku adil kepada rakyat. Perkara itu mengingatkan saya kepada Thomas Paine, salah seorang daripada pemikir besar dunia yang menjadi tulang belakang kepada kebangkitan rakyat menentang penjajah British juga, tetapi di 13 koloni di Amerika Syarikat, dan salah seorang yang sama-sama mendraftkan Perlembagaan Amerika Syarikat. Dalam bukunya Common Sense, dengan izin Tan Sri Yang Dipertua, society is produced by our wants and government by wickedness. The former promotes our happiness positively by uniting our affections. The latter negatively by restraining our vices. Dan yang perlu kita ingat, baik kerajaan di sebelah sini atau di sebelah sana, the first iaitu society, the first is a patron, the last, which is a government, is a punisher. Thomas Paine 200 tahun yang lalu, Tan Sri Yang Dipertua, telah mengingatkan kepada kita bahawa jangan sekali-kali kerajaan itu menjadi penghukum, kerana itu bertentangan dengan naluri dan sifat semula jadi sebuah masyarakat. Sebab itu, saya rasa Ahli Dewan Barisan Nasional sedang saya faham tentang kebimbangan mereka mengenai soal perpaduan kaum, keamanan dan lain-lain. Saya kira mereka terkeliru mengenai Akta Hasutan ini dan juga undang-undang yang diperlukan untuk menjaga keamanan.
Seolah-olah mereka lupa bahawa sebenarnya sudah ada undang-undang lain yang lebih daripada mencukupi, yang memperuntukkan bagaimanakah untuk mengawal keamanan, menjaga dan mengelakkan fitnah yang memecah belahkan masyarakat. Akta 574 Menteri, Kanun Keseksaan. Saya nak sebut satu persatu bahagian-bahagian yang telah memperuntukkan bagaimana untuk kita menjaga keamanan, ketenteraman awam. Bahagian 6, Tan Sri Speaker yang saya hormati, kesalahan bersabit dengan kuasa-kuasa kerajaan, iaitu kesalahan-kesalahan memberontak, menghina Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Pertuan Agong, cuba mencetuskan kebencian kepada kerajaan. Dalam bahagian 6 Kanun Keseksaan telah pun ada segala undang-undang, Fasal 121 hingga Fasal 130A. Bahagian 8, kesalahan mengganggu ketenteraman awam, bersabit dengan perhimpunan, rusuhan, menghasut untuk rusuhan dan merosakkan harta benda awam, telah ada di dalam Kanun Keseksaan, Fasal 141 sehingga Fasal 160. Bahagian 15, kesalahan yang berhubung dengan agama, seperti yang disebut oleh Tanjung Karang, yang disebut oleh Pengerang. Kesalahan-kesalahan ini telah diperincikan. Fasal 295, merosak dan menghina tempat ibadah. Fasal 296, mengganggu upacara ibadah sehingga menimbulkan ketidaktenteraman. Fasal 298 menyebut kata-kata dengan niat untuk menimbulkan ketidakpuasan agama. Dan Fasal 298A menyebabkan perpecahan, rasa kebencian, prejudis dan lain-lain atas sebab agama pun sudah dimasukkan di dalam Kanun Keseksaan bahagian 15. Bahagian 21 Menteri berkenaan dengan fitnah dan menyebarkan berita yang menimbulkan ketidaktenteraman. Fasal-fasalnya Fasal 499 hingga Fasal 502. Dan bahagian 22 Kanun Keseksaan menyentuh mengenai tindakan-tindakan yang menghina ataupun menakutkan hingga menimbulkan huru-hara. Fasal 503 hingga Fasal 510 telah diperuntukkan undang-undang, termasuklah dua perkara yang khusus. Fasal 504 iaitu menghina untuk menimbulkan huru-hara, dan juga Fasal 505 mengeluarkan kenyataan yang akhirnya menimbulkan huru-hara. Maknanya apa? Saya bukan peguam, tetapi kalau kita baca segala undang-undang ini, maknanya undang-undang yang ada ini lebih daripada cukup untuk menangani kebimbangan semua yang ada di dalam Dewan dan di luar Dewan, untuk kita menjamin ketenteraman rakyat tanpa kita menghukum rakyat seperti mana yang diingatkan oleh Thomas Paine itu. Cuma bezanya, Tan Sri Yang Dipertua, di bawah Kanun Keseksaan, peruntukan undang-undang lebih adil kerana memerlukan pembuktian ada niat. Sedangkan akta hasutan ini tidak perlu dibuktikan ada niat dan boleh saja diambil tindakan dan didakwa. Sebabnya kerana, seperti yang saya sebut, akta hasutan adalah bertujuan untuk menakut-nakutkan rakyat dan merupakan senjata penjajah. Kerana pada zaman penjajahan dahulu, British menggunakan akta hasutan ini bagi tujuan mengawal penentangan terhadap penjajah, bukannya untuk mengawal ketenteraman awam. Segala perkara bersabit dengan ketenteraman awam telah pun dimasukkan di dalam Penal Code dengan izin, yang British juga perkenalkan pada tahun 1937. Jadi sebab itu, pada hari ini saya hairan kenapa kerajaan takut sangat dengan rakyat kita sendiri, sehingga terpaksa membawa undang-undang yang begitu kasar dan boleh mengundang pelbagai ketidakadilan. Saya ingin mengundang perhatian ahli-ahli Dewan kepada perkara dan perumpamaan yang selalu berlaku yang kita ingat di antara Israel dan Palestin. Kita sentiasa simpati dengan nasib rakyat Palestin yang tidak ada senjata, tidak ada rumah pun, tetapi terpaksa berdepan dengan kuasa dan juga hukuman dan senjata yang berlebihan daripada Israel.
Mereka turun menuntut hak dengan batu, tetapi terpaksa berdepan dengan Israel dengan machine gun, bom, asap dan lain-lain. Pertanyaan saya kepada menteri, tidakkah rakyat yang tidak ada kuasa dan lemah ini, apabila menteri dan kerajaan menggunakan undang-undang yang dengan izin saya sebut sebagai overkill ini, tidakkah perumpamannya itu sama seperti mana Israel menggunakan overkill untuk menentang rakyat Palestin? Sebab itu, Tan Sri Yang di-Pertua, apabila terlalu banyak kuasa dipusatkan kepada tangan kerajaan, itu akan mendorong kepada berlakunya salah guna kuasa itu. Saya bagi contoh saya sendiri. Pengerang tadi tanya, pengerang kata ini bukan ditujukan untuk ahli-ahli Pakatan Rakyat. Tetapi saya nak sebut, saya sendiri telah pun melalui dan disiasat dan ditahan bagi 3 siasatan akta hasutan. Yang pertama, iaitu kerana saya menulis buku menyenaraikan fakta kes yang berhormat Pematang Pauh. Tulis buku menyenaraikan fakta kes pun kena akta hasutan. Kalau fakta itu tidak betul, saman saya ataupun dakwa saya menggunakan kanun keseksaan. Kemudian saya disiasat lagi baru-baru ini 3 hari di dalam lokap kerana saya sebagai Setiausaha Agung Parti hanya mengeluarkan satu surat mengarahkan supaya anggota parti saya menyertai satu perhimpunan aman. Perhimpunan aman itu adalah sah di sisi undang-undang dan dijamin oleh persekutuan, perlembagaan. Dan saya tetap ditahan di bawah akta hasutan. Kenapa? Kalau betul saya berniat jahat dan boleh menimbulkan huru-hara, kenapa tidak dakwa saya di bawah kanun keseksaan? Dan Tan Sri Yang di-Pertua yang paling hebat sekali, yang Dewan tidak pernah tahu, saya rasa, saya juga pernah ditahan dan juga disiasat di bawah akta hasutan kerana saya mempersoalkan Menteri Perdagangan dan juga kepenggunaan kerana kenapa Bank Rakyat memberikan layanan istimewa kepada DIPA. Itu pun menghasut juga. Tahun 2003 dulu. Tahun 2003 dahulu ya. Kalau rakan-rakan ahli dewan dari seberang sana kata ini untuk agama dan ini untuk menjamin ketenteraman awam. Tahun 2003, mantan Menteri Dalam Negeri Tun Abdullah Badawi mengugut untuk menggunakan akta hasutan terhadap aktivis-aktivis yang memperjuangkan bahasa Melayu supaya untuk menghentikan PPSMI. Yang itu sekarang ni menteri-menteri semua ni sama-sama bersetuju dengan timbalan Perdana Menteri untuk menghapuskan PPSMI. Tetapi tahun 2003, Menteri Dalam Negeri menggunakan akta hasutan terhadap aktivis-aktivis yang menentang PPSMI. Sebab itu, Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak gulung. Supaya saya betul-betul tepat pada masa yang diberikan. Saya nak gulung. Sebelum gulung boleh tak? Sikit je. Tak apalah, di sini yang saya kena bagi. Tuan Betul, saya nak, terima kasih Tuan Betul. Saya nak tanya Pandan. Dia pernah dengar tak ungkapan apabila pemerintah menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri, itulah tandanya pemerintahan itu membuat persediaan untuk tersungkur. Terima kasih Indra Mahkota. Saya ingin menjawab dengan mengingatkan kita kepada kata-kata Mahatma Gandhi. Dengan izin saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Banyak dalam sejarah dunia ini, perjuangan itu berdepan dengan kesukaran, tahanan, pemenjaraan. Mereka boleh penjarakan hari ini, esok. Tapi satu hari nanti, mereka akan jatuh juga. Itu jawapan yang diberikan oleh Mahatma Gandhi. Jadi saya nak gulung Tan Sri Yang di-Pertua. Selain daripada soal bahawa akta hasutan ini bukan bertujuan untuk menjamin dan menjaga ketenteraman awam tetapi senjata politik kerajaan, kesannya kepada masyarakat bagi jangka masa panjang ini begitu buruk. Ia akan mewujudkan ketakutan. Ia akan mewujudkan satu masyarakat yang mengamalkan dengan izin self-censorship, yang tidak berani bersuara kerana mereka takut tersalah klik pada Facebook saja, seperti yang Kinabatangan sebut, silap-silap hari budak umur 16 tahun kena akta hasutan. Itu masyarakat yang kita akan bentuk sekiranya akta hasutan ini diteruskan. Akta hasutan yang begitu keras dengan rakyat ini
tidak akan mengembangkan minda, dan akhirnya kita akan melahirkan generasi baru yang tidak kritis. Kita akan menggalakkan masyarakat yang hanya menurut perintah dan tidak berani bercakap benar, walaupun saya tahu itulah bentuk masyarakat yang UMNO mahukan dalam negara ini. Tetapi kalau itu berterusan, kesannya kepada kepentingan negara dan masyarakat adalah cukup besar. Masyarakat yang tidak kritis, generasi yang tidak berani bercakap benar dan bangun melawan yang zalim, akan melahirkan tenaga kerja yang tidak boleh berdaya saing. Kerana bila mereka tidak berani dan bebas di sini, maka maknanya mereka tidak boleh berfikir secara terbuka. Sedangkan ekonomi dunia sekarang ini mementingkan mereka yang boleh berfikir dengan kritis, terbuka dan juga kreatif. Tetapi yang saya paling takut, dan ini juga untuk Menteri menjawab, dengan akta hasutan yang menakut-nakutkan rakyat ini, sementara sebahagian besar akan tunduk dan mengamalkan self-censorship dengan izin, akan ada segelintir rakyat yang akan terus memendam rasa tidak puas hati itu secara diam-diam. Itu akan menyebabkan mereka terus merasa terdesak dengan ketidakpuasan hati yang tidak boleh diluahkan dan dibahaskan dengan baik. Dan keterdesakan itu tanpa jalan keluar akan melahirkan kumpulan yang ekstremis dan cenderung mengambil jalan keganasan pada satu hari nanti. Sebab itu, Tan Sri Yang di-Pertua, akta hasutan ini adalah alat dan senjata yang telah digunakan beratus-ratus tahun oleh penjajah-penjajah. Jangan kita ulang kepada rakyat negara kita sendiri, kerana kesannya seperti yang saya sebut tadi panjang dan berat, sedangkan sudah ada rang undang-undang sedia ada melalui kanun keseksaan yang boleh menangani semua masalah-masalah yang telah disebut dan dibawa di dalam Dewan ini. Dengan itu, saya menegaskan sekali lagi bahawa pindaan ini tidak sepatutnya dibawa pun, kerana kita menuntut Yang Amat Berhormat Pekan kembali kepada janji asal beliau, iaitu untuk memansuhkan akta hasutan, kerana akta hasutan ini tidak layak digunakan untuk rakyat negara ini sendiri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.